As-Saffat ayat 22 hingga 33. Kita ambil sikit terjemahan dia. Kemudian dikatakan kepada para malaikat, kumpulkanlah orang-orang yang zalim bersama dengan rakan sekongkol mereka. Quran kata uhsyurul ladzina zalamu wa azwajahum, panggil semua orang yang zalim ni bersama dengan rakan sekongkol mereka. Dan sembahan-sembahan yang mereka sembah, berhala dan tokong yang menjadi Tuhan mereka selain Allah, tunjukkan kepada mereka jalan ke neraka. Ni Quran cerita. Kemudian Quran kata apa? Dan tahanlah mereka di tempat suatu perhentian dan mereka akan ditanya. Ni Quran kata, himpun semua yang buat jahat ni, yang geng satu kumpulan ni, termasuk dengan tokong, berhala, segala ketua, segala makneka ni, himpun sekali, heret pi neraka. On the way nak pi neraka tu, mereka akan ditahan di satu tempat untuk ditanya. Ada dalam tu ketua, ada pengikut, ada Tuhan, ada yang sembah tokong, yang tokong berhala tu, ada yang sembah depa lah. Macam musyrikin Mekah, kita cakap musyrikin Mekah kan, ada Tuhan-Tuhan tu, semua tu mai, yang ketua pengikut semua dah. Ada satu satu geng, satu grup. Sampai tengah jalan tuan-tuan, mereka ditanya apa dia? Soalan dia, kenapa kamu tak lawan tolong menolong? Ni nak pergi neraka ni, awak tak tolong menolong bagi selamat. Pasal ketua pun ada, yang kata Tuhan pun ada, yang kata kepala pun ada, yang kata hebat sangat tu, awak tak tolong yang lemah ni. Awak yang lemah, yang pengikut pun dulu duk pertahan sangat, duk sokong sangat, pasal apa tak bela yang kepala hamba lah ni? Tu dia. Bahkan mereka pada hari itu tunduk berserah. Sebahagian daripada mereka menghadap sebahagian yang lain sambil berbantah-bantah. Pengikut berkata kepada pemimpin, apa dia? Sesungguhnya kamulah yang datang kepada kami dari arah kanan, hampa punca. Pemimpin pula jawab, sebenarnya kamu yang tidak beriman, kami tidak boleh buat apa-apa kepada kamu. Siapa suruh kamu ikut? Kamulah yang melampaui batas. Utusan azab Tuhan akan menimpa kita. Ini jawapan mereka bila ditanya kenapa tidak saling tolong. Pasal apa tak tolong? Yang pengikut kata kat ketua, yang ketua kata kat pengikut. Tuan-tuan, jika ini tidak berlaku, jika kita tak ingin benda ni berlaku di akhirat, hendaklah kita berlepas diri daripada dunia lagi. Kita tutup dengan perkataan yang kita sebut dalam surah As-Saffat tadi, wa aqbala ba'duhum ala ba'din yatasaalu. Mereka saling berhadapan antara satu sama lain. Ni masa bila? Masa mereka diheret ke neraka. Ini saya, tuan-tuan jangan tengok pemimpin-pemimpin besar ni, pemimpin-pemimpin kecil ni, suami yang gagal mendidik isteri yang kata saya ikut suami, saya taat pada apa yang suami saya suruh walaupun dalam benda yang salah, termasuk dia kira siapa-siapa yang tunduk ikut benda salah, pertahan mati-matian. Wa aqbala ba'duhum ala ba'd yatasaalun. Mereka duduk menghadap antara satu sama lain dan mereka saling membantah antara satu sama lain. Qalu, maka berkatalah pengikut tu kata apa? Innakum kuntum ta'tunana 'anil yamin. Sesungguhnya kamu wahai pemimpin, yakni yang kami ikut ni, dia berkata ni, yang kami ikut ni, kepala-kepala yang menjadi pemimpin yang bawa kami ni, anil yamin, ta'tunana anil yamin, mendatangi kami daripada belah kanan. Di kalangan ahli tafsir dia sebut kanan ni apa dia? Dengan dua maksud. Satu, pemimpin ni telah bawa segala habuan dunia, segala kemewahan dunia, keseronokan dunia, kekuasaan dunia untuk mereka ikut. Jadi pengikut ni seolah-olah nak cakap apa? Kami dulu ni terpengaruh dengan apa yang hang huluk mai kat kami. Kami ikut ni pasal apa? Pasal hang bagi habuan.
Yang kedua yang kata anil yamin tu pasal apa? Pasal yang diikut tu tutup jalan nak tahu benda betul, depa hanya ajak benda salah, tunjuk benda salah, depa tutup hak betul. Jadi orang ikut depa. Nampak tuan? Jadi pengikut ni kata apa? Pengikut ni kata, hampa yang ajak kami. Hampa tak ajak benda betul, hampa ajak benda salah. Ini juga akan disoal oleh orang-orang di bawah kita bila kita tak boleh ajak. Pasal tu kadang-kadang tuan-tuan, argument yang bahaya apabila ada di kalangan orang-orang yang kita bertanggungjawab, anak isteri kita apa, dia kata apa? Dia kata kami tak pernah diajar. Pasal tu kadang-kadang saya ada dengar satu khutbah masa apa? Masa majlis akad nikah. Majlis akad nikah bagus dia pesanan tu, pesanan khutbah nikah ni bagus. Dia sebut dalam khutbah tu, dia kata mungkin seorang suami itu boleh menyediakan segala-galanya. Ini satu tamparan kepada kita yang bergelar suami. Dia sebut ucapan itu, ustaz tu sebut, saya lupa di mana, tapi di dalam majlis pernikahan. Pasal tu masa nikah ni, qadi-qadi juru nikah ni kena sebut benda ni. Yang bakal-bakal jadi suami yang nak akad nikah tu sebut pada bakal-bakal suami ni. Dia kata kadang-kadang tuan-tuan, kita telah lari dari maksud asal. Semua suami ni dia akan berusaha untuk apa? Memberikan segala-gala kemewahan dunia. Bagus, memang itu sebahagian daripada tanggungjawab, itu sebahagian daripada benda yang wajib. Dia akan sediakan, pertama dia akan fikir beli rumah, bagi ada rumah. Lepas tu bila dah ada rumah, apa lagi nak bagi kat bini? Mula beli rumah, lepas tu beli kereta. Apa lagi? Kekelengkapan rumah. Bagi first class ni semampu mungkin. Pasal itu sebelum orang kahwin, beli rumah dulu. Kan? Abang Jamil telah menyediakan sebuah rumah dan sebiji kereta berserta dengan driver sekarang. Tuan-tuan bagi apa? Itu rumah aku dah bagilah sekarang, kereta pun dah bagi, duit bulan-bulan pun dah bagi. Nak makan apa semua aku sedia. Tuan-tuan, ini tidaklah jauh bezanya dengan apa dah? Haiwan. Kalau sekadar tanggungjawab seorang suami, bapa itu hanyalah menyediakan keperluan duniawi, rumah, kereta, kemewahan, kelengkapan, menyediakan keperluan dunia untuk isteri dia, beli barang mah, beli kain baju, bawa pergi belancong, bawa pergi makan. Ini hanya tidak ada beza dengan orang-orang bukan Muslim. Orang bukan Muslim lebih besar, lebih hebat. Haiwan pun sama. Haiwan pun dia ada sedia rumah, cari juga makan bagi anak bini. Burung, kebau, lembu semua sama. Sebab itu kadang-kadang kita kena tanya suami, kita bagi hebat, saya beli kereta sebiji bagi kat bini saya, senang dia nak pergi mana ustaz? Saya bagi kad kredit, dia nak pergi beli mana, dia nak pergi mana, dia nak pergi beli apa, dia boleh beli, saya bayar tiap-tiap bulan. Apa lagi dia nak? Ini adalah sifat tanggungjawab nafkah zahir dunia. Dia akan persoal suami dia esok, dia tak pernah ajak saya semayang. Itu pak dia, takkan saya nak ajak pula. Pasal itu ni soal berat ni tuan-tuan, ni soal berat. Soal berat. Suami tak kira lah baru menikah ke, lama menikah ke, dia kena ajak semayang. Suami kena ajak semayang pada isteri dia. Apa lagi dia kena ajak? Dia kena ajak akidah pada isteri dia. Rukun iman tentang perkara-perkara akidah, perkara tauhid, dia kena ajak. Soal aurat, dia kena ajak isteri dia, dia kena ajak. Tanggungjawab dia. Kalau dia tak mampu, dia kena sediakan saluran jalan untuk isteri dia dapat ilmu tu. Ini barulah masuk dalam makna ayat Al-Quran, memelihara isteri dan anak-anak daripada api neraka.
Takut anak hangat buh aircon. Kan? Takut lapak beli makan. Apa dia lagi? Selesa. Tapi ini dunia. Ini semua boleh bagi. Hindu, Cina semua boleh bagi. Tang mana Islamnya? Tang mana yang kata keluarga Muslim? Yang tang mana yang kata memelihara daripada ahli neraka? Daripada mana? Daripada agama. Sebab itu bila kita baca tafsir, ulama-ulama tafsir kata apa? Memelihara keluarga daripada neraka itu adalah dengan mengajar agama, memberikan akidah dan ibadah kepada keluarga dia. Ini yang akan ditanya. Dan dia akan persoal bila dia masuk neraka esok, dia kata suami dah tak ajak dah. Ini yang kita baca. Sebab tu kadang-kadang bila kita sebut pemimpin, orang duk terfokus. Pemimpin politik, orang duk terfokus. Pemimpin yang besar. Tak, pemimpin bermula daripada keluarga yang kecil. Pengikut kita, kalau kita tak jadi pemimpin besar pun, kita tetap ada pengikut. Sekurang-kurangnya anak dengan isteri tau. Suami itu pemimpin lah. Bila sebut ayat pemimpin ni, saya nak sebut sebab saya kena sebut benda ni. Kadang-kadang orang duk tuju pada pemimpin besar. Wakil rakyat lah, menteri itu cerita lain. Itu tanggungjawab dia jawab esok. Kita pemimpin pada keluarga kerajaan kecil kita. Kerajaan kita apa dia? Kerajaan kita lah, rumah tangga kita tu kerajaan kita. Kita sebagai ketua kerajaan tu. Dan anak-anak tu rakyat kita. Selain daripada pemimpin bagi makan minum, komunis lagi hebat bagi makan minum. Maka sebab itu hadirin mukminin, bila kita baca lalu ayat-ayat ni, yang ikut akan tuding jari tunjuk kepada yang pemimpin. Pemimpin pula akan tala balik pada pengikut. Kita rasa tuan-tuan, kita nak duduk di mana? Maka hadirin mukminin, takut kita tuan-tuan, takut. Ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah. Takutlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasal itu Nabi kata ittaqullah, takutlah Allah pada anak kamu, pada isteri kamu, pada orang yang kamu tanggung dan kamu diberikan amanah.